Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh dengar tak suara? Nanti kalau bantu saya kalau dengar, cakap dengar. Kalau tak jelas pun bagi tahulah. Thank you Nikla. Nikla dari mana? Kelantan ke? Kalau salah sorry. Pagi ni saya nak cerita yang saya nak bagi tahu yang saya. Waalaikumsalam Hazwani. Saya nak beritahu yang saya dah berjaya tunaikan permintaan anak-anak, bawa dia orang pergi tengok cerita hantu. Waalaikumsalam Chef Rahman Syazahira. Waalaikumsalam. Hey, saya memang tak suka lah nak pergi wayang tengok cerita hantu lagi kan. Tapi anak-anak saya punya bising daripada KKN dah masuk Malaysia lagi. Tahu KKN? Mesti korang tak tahu kan? Waalaikumsalam Cik Fazil. Waalaikumsalam Diana. Waalaikumsalam Faiz. Saya pun tak tahu apa pasal cerita-cerita wayang ni. Saya tak ambil tahu pun. Mana sempat kan TV yang depan rumah, dalam rumah tu pun kita tak tengok. Lagi kita nak pergi ke wayang. Waalaikumsalam Rosni Wati Ainur Ani Marziah. Yang awal-awal saya santuni lah ya, memang saya sempat ya. Setia Dara apa Tamara. Waalaikumsalam. Tapi sebab Muaz anak keberapa saya tu anak tengah-tengah tu bising. Suara dia macam suara Abi dia, suara mikrofon. Asyik cakap nak KKN. Saya kata benda KKN kan, cerita apa tu? Cerita hantu ni. Allah, cerita hantu pula. Salam Jumaat semua. Terima kasih banyak Dikaya ingatkan. Waalaikumsalam Faizan. Kemudian lala saya fikir, saya ni kalau buat apa-apa, saya payah. Kalau nak plan-plan ni memang saya malas lah. Lagi tengok cerita wayang kan, nak plan tengok cerita wayang, memang tak lah. Paling-paling saya minta tolong pembantu-pembantu je pergi bawa kan. Tapi semalam tiba-tiba saya buat kerja gila. Saya call Puan Su, sahabat saya kat Seri Impian tu. Dia selalu dengar lah live ni kan. KKN tu apa ya? Tak payah tahu. Tunggulah dia masuk. Saya kan nak tunggu dia masuk Netflix ke apa kan. Kita tengok je dekat TV kan, tahun-tahun depan ke kan. Tapi sebab anak saya dah bising KKN. Saya tahu benda KKN kan. Lama saya cakap dengan PA saya, Nabila cuba check cerita dekat wayang, ada KKN saya kata. Waktu check lalas KKN Maghrib. Mula-mula kita check untuk besok, KKN-nya pukul 6.40. Saya kata memang tak lah kita nak pergi, sebab kau nak suruh langgar waktu maghrib ke apa kan. Saya cakap orang wayang ni pun Wallahualam jugalah, tak memikirkan orang Islam betul. Cuba kita saling menghormati kan agama sesama kita kan, rukun aman damai kan. Tapi sebab itulah saya kata, saya siap marah Muaz malam. Muaz sebab dia langgar waktu solat, so memang takkan ada saya kata kan. Lalas kan dia dah monyok lah. Saya kata tengok cerita lain yang bukan langgar waktu solat. Kemudian ambil masa jugalah saya nak sekolahkan anak saya pasal waktu solat ni kan. Budak-budak kan, dia tak faham wajibnya solat. Kemudian tiba-tiba saya cakap, Nabila cuba tengok hari ni. Semalam lah, cuba tengok hari ni, ada tak waktu yang kita dah solat tak langgar waktu. Dia kata ada tiga waktu, dan salah satunya pukul 7.45. Saya kata okey, ambil yang 7.45. Saya kata 7.11 dah masuk maghrib, kita solat. Saya pukul 7.30 kita gerak. Dan memanglah masa ke depan sikit, sebab kita pun tak sempat nak datang awal lah, sampai pun pukul 8 macam tu. Tapi it's okay, yang penting dah solat. Tengoklah cerita KKN. Orang kata macam saya punya pembantu Razi, driver saya tu, cakap apa tau, KKN setiap ada orang yang kena sampuk. Tengok cerita KKN, saya macam okey, seram tu kan. Kemudian saya bawa, kami pergi semua ni, mak-mak ni. Saya ajak bibik saya ajak Puan Su, wife Cikgu Syak. Siapa kenal Cikgu Syak? Sebab dia pun saya mengharapkan dia punya semangat tau. Sebab Puan Su ni dia jenis berdikari, dia very independent woman. Dia boleh pergi mana-mana dengan anak-anak. So saya kata, Su jom. Itulah sahaja semangat yang saya ada. Bibik saya orang Indonesia, tempat negara pengeluar KKN. Dan cerita Indonesia kan. Dan Puan Su. So kami bertiga dewasa. Nabila hanya belikan tiket sebab dia langsung tak boleh tengok cerita hantu, nanti dia fobia kan. So yang lain semua anak-anak. Bayangkanlah kami bawa 7 orang anak-anak, masuk anak saya.
Semalam road tour Kelantan. Masya Allah Siti Aisyah, terima kasih, ingat saya, nak nangis saya Siti Aisyah, thank you. Nanti kita jumpa. Aisyah masuklah Platinum ke Ultimate. Dalam tu saya mudah jumpa. Saya nak sangat. Kan dah buat saya nangis. Ya, saya ada janji dengan ramai yang follow untuk saya turun setiap road tour. Sebab saya nak jumpa sendiri dengan yang selalu tengok saya live, termasuk di Kelantan. Saya tanya suami saya, dia pun boleh sahkan. Saya minta izin kat dia banyak kali untuk join Kelantan. Tapi saya gurau lah dengan dia. Saya cakap pasal nasi daging. Saya kata saya nak makan nasi daging, saya kata. Tapi itulah, kami berdua ni, suami saya pun risau pasal anak-anak. Saya pun risau dengan anak-anak sebab kami akan tinggalkan mereka dengan dalam tempoh yang lama kan, untuk tunaikan haji. Dan bila road tour ni pun kami fikir, Tuan Najib pun sendiri naik flight, just naik flight. Kemudian dapatlah bermalam di Kelantan. Besoknya terus kelas, lepas kelas terus berlari semula ke airport. Jadi keadaan macam tergesa-gesa sikit. Jadi kita bincang punya bincang. Saya kata insyaAllah lain kali kami berdua akan turun sama-sama lah, untuk maybe untuk leisure ke, untuk mana tahu kita terjumpa kan, kita tak tahu kan. Tapi semalam nak cakapnya Kelantan, Masya Allah, terima kasih banyak orang Kelantan. Saya rasa sangat, walaupun saya tak pergi, saya menghantar banyak doa untuk kalian. Al-Fatihah dan selawat semoga sampai kepada kalian. Orang Kelantan, Masya Allah, saya sangat menghormati orang Kelantan daripada zaman dulu lagi, kerana pada saya Melayu Kelantan antara Melayu yang paling terawal menguasai dunia perniagaan. Kalian lebih banyak kalau nak kira dari sudut ilmu, wallahu alam, tapi kalau nak kira dari sudut pengalaman, memang win pada korang lah, orang Kelantan. Dan saya bersyukur semalam korang, orang Kelantan, support momentum internet. Walaupun kami ni JDT kami sebenarnya nak cerita lagi risau. Kita ni Johor JDT, kan saya pernah cerita, even daripada MRSM, daripada di Matric, di UKM sekalipun, semasa saya di universiti, di Maktab nampak tak nampak, tak nampak sangat. Sebab Maktab tak nampak sangat. Orang Kelantan, orang Kelantan dengan orang Johor ni, dia kadang-kadang ngam, kadang-kadang tak berapa ngam. Tu biasalah tu. Jadi saya macam, kita orang takut tau, jujur saya cakap, Masya Allah nak pergi Kelantan ni kan, kita macam tawakal. Kita kata macam, kalau mereka sambut baik, rezeki kita. Tapi tak fikir pun, kita fikir macam kita kena, ni cabaran. Orang JDT pergi Kelantan, cabaran bagi kami. Tapi Masya Allah, perhitungan Allah adalah yang lebih baik lagi. Mungkin atas dasar kita saudara sesama Muslim, kita bersaudara kan. Jadi silaturahim tu tetap ada walaupun jauh. So thank you Kelantanis, thank you so much. Dan plus saya dengar ramai juga yang join Platinum dan Ultimate kita. Tahniah. Dan insyaAllah siapa yang join tu, insyaAllah akan saya jumpa lah, insyaAllah saya usahakan untuk jumpa kalian. Okay, dah, tadi nangis, sorry melayan si Aisyah tadi. So KKN balik semula, okay? KKN Siti Aisyah terima kasih banyak Siti Aisyah doakan kami. Saya tahu cerita KKN, okay, tengok malam-malam, seram. Dia kisah pelajar universiti, dia buat latihan amali. Tapi salah seorang sahabat dia ni, dia pilih lokasi yang sangat terpencil dalam sebuah desa. Dan di situ bermulalah macam-macam lah, sebab desa itu sendiri, sepengetahuan saya tengok cerita tu lah yang saya tahu adalah kawasan orang bunian. Di desa itu bukan saja penduduk-penduduk desa yang stay, yang duduk situ, tapi itu memang perkampungan orang bunian. Sebab tu dia panggil tajuk situlah Desa Penari. Tapi dia kisah benar, cuma dia tukarlah segala-galanya, nama kampung, nama orang, bilangan pelajar, dia tukarlah. Siapa yang meninggal pun dia tukar. Sebab ada kes tu adalah kes benar, yang mana after mereka balik daripada latihan amali tu, 4 hari seorang kawan mereka meninggal, dan after beberapa bulan seorang lagi meninggal. Dan tengoklah cerita KKN tu, aku tak pasal-pasal popularkan cerita KKN. Tak, bukan saya nak cerita pasal cerita KKN ni.
Saya bukan nak suruh korang tengok KKN. Korang tunggulah nanti. Sabarlah sikit kan. Tapi Alhamdulillah, balik tu bibik saya tanya, Puan, seram kan cerita KKN? Dapat bibik ikut. Puan, seram kan cerita KKN tadi? Saya dengar, saya malam tadi kami berborak-borak lah, ngobrol-ngobrol kata orang Jawa. Saya kata, entahlah Bik, saya tak seram. Puan tak seram, saya takut, dia kata. Plus memang ada juga yang jerit dalam wayang tu kan. Saya cakap, Bik, macam mana saya nak seram? Sebab saya dah biasa. Saya dah biasa dengan keadaan macam tu. Sebab keadaan kami berdua ni kan, normal lah orang-orang bisnes ada dia punya ujian dia kan. Orang-orang bisnes ni ujian dia, ujian yang nampak, ujian tak nampak. Dia normal. Dia biasa tu ujian-ujian bisnes, orang-orang bisnes macam tu. Yang nak terangkan tu pun faham-faham sendirilah. Atau saya boleh cakap, kalau korang baca situasi yang berlaku kepada Ustaz Kazim Ilyas, dia lebih kurang begitulah situasi kami pun. Sama saja, lebih kurang. Walaupun tak tepat, sama-sama tak, lebih kurang. That's why saya cakap dengan baby, apa yang berlaku pada kami suami isteri pada rumah kita, pada anak-anak ni pun dah cukup menyeramkan dah. So tak ada apa yang seram lagi dah selain daripada tu. That's why yang saya tengok je lah. Okay. So tak tahulah, Alhamdulillah, semakin hari, semakin saya ni meningkat usia, semakin saya ni berani. Alhamdulillah. Dulu saya penakut orangnya, tapi Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala beri saya keberanian tu. Saya beritahu Bibi, dah berlakulah kami punya tazkirah pendek dalam 10 minit macam tu. Bibi dengar dengan penuh macam tu. Bibi fokus dengar. Tazkirah inilah yang saya nak sampaikan kepada kita semua. Mana tahu ada daripada kita yang tak faham lagi konsep tentang jin dan iblis ni. Syaitan ni. Saya cakap, Bibi, yang ni kita berborak ni, jin dengar ni. Bibi takut. Jin dengar ni, Bibi. Yang tadi kita tengok dekat wayang tu bukan jin Islam, Bibi. Itu adalah jin kafir. Sebab jin Islam tak akan kacau orang. Tetapi jin kafir yang masuk dalam badan kita, yang digelar syaitan, itu jin kafir. Yang masuk dalam rumah kita, kacau rumah kita, kacau anak-anak kita, itu adalah jin kafir. Jadi saya cuma, masa semalam niat saya cuma nak terangkan kepada Bibi apakah konsep jin ni, supaya Bibi bukan tidak terlalu takut. Sebab dia duduk rumah, dia banyak duduk rumah kami. Jadi saya tak nak lah terganggu fikiran dia kan. Duduk rumah kami pula tu, rumah kami. Siapa faham lah. Jadi saya ajar dia sedikit ilmu untuk keyakinan. Dia berdepan dengan masalah-masalah jin ni lah Saya tak cakap saya terror tentang jin, tu bukan kepakaran saya. Saya cuma nak kongsi apa yang saya faham, apa yang saya buat lah apa yang saya buat. So nak dengar tak? Korang okey tak? Jadi saya cakap, Bibi, rumah kita ni ada. Lepas tu, Puan jangan cakap ada. Ada, Bi. Tak boleh tak ada. Memang ada. Sebab bilangan jin 9 kali ganda lebih ramai dari kita. Waalaikumsalam Amirul. Memang ramai gila bilangan jin ni. Cuma kita tak nampak. Allah tak bagi kita nampak. Kalau Allah bagi kita nampak, Masya Allah, sesaknya bumi ni. Sebab 9 kali ganda dia. Cuma contoh kita ada 1 bilion, kita kan ada berpuluh bilion. 1 bilion kalikan 9, dia 9 bilion. Cuba fikir ikut data matematik kan. Ramai tak? Ramai. Jadi takkan kita nak pelik kalau tengah kita berborak ni pun dia join sekali. Cumanya kita tak boleh dengar dia cakap kan. Dia boleh dengar. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dengan izin Allah kita tak nampak dia. Jadi Bi, satu, kalau Bibi kena ingat jin, syaitan lah, saya panggil syaitan syaitan ni dia tak boleh lah nak pukul kita ke, nak macam tu. Sebab kita fizikal, dia bukan fizikal. Dia bentuk apa dia kan daripada api jin daripada api. Yalah, bentuk api. Dan kita tak nampak dia. So itu bukan melainkan dia masuk dalam badan kita, dia kacau lah salur-salur darah kita, dia bagi kita gatal-gatal ke whatever lah. Siapa yang kena kacau tu lah, bacalah kisah Ustaz Kazim Ilyas tu. Saya faham apa yang Ustaz alami, dan saya risau masa saya dengar Ustaz minta doa. Saya doakan sebab saya faham
Hanya saya tahu ramai yang dengar saya ni pun, maupun nanti ke dengar ataupun yang tak dengar pun, atau ramai yang dah berhadapan dengan ujian-ujian seperti ini. So siapa yang faham, fahamlah. Siapa yang tak faham, cukup mendoakan kami dan orang-orang seperti yang diuji dengan seperti kami lah. Okay. Tetapi saya cakap, Bibi, jin dia hanya contoh, Bi. Kalau ada ibu meroyan, dia bunuh anak. Sekarang ni yang bunuh tu siapa? Tangan siapa? Tangan ibu tu. Jin, apa dia punya tapi tu siapa yang merasuk? Jin. Itulah, kat situlah jin masuk. Jin masuk ke dalam badan manusia. Dan kalau kita ni lemah dan kita mengikut kata dia, kita follow jin tu lah. Apa? Bunuh anak? Bunuh. Tak sedar. So, apa yang kita kena buat? Kita kena berusaha supaya kita tidak mudah dikawal oleh syaitan. Sebab syaitan kalau dah masuk dalam, dia akan masuk dalam ganggu hati kita. Dia akan mengganggu lintasan-lintasan hati kita. Kan? Tu yang keluar hati kotor, hati mudah macam-macam lah. Macam-macam grup-grup hati-hati kotor tu boleh check lah. Boleh semak kitab-kitab tentang hati, masalah hati. Dan dia akan kacau mata kita, penglihatan kita. Kita akan mudah melihat benda-benda. Orang buat baik pun kita nampak jahat. Orang buat jahat pun kita kemain lagi, makin jahatkan lagi kan. Apa buat macam gitu, jahatnya Padahal mungkin jahat orang tu 1-2 je. Mungkin jahat kita 100-200. Jadi mata ni pun memainkan peranan. Sebab siapa? Jin, syaitan dia akan duduk kat sini, dia akan duduk kat sekitar sini. Banyaklah cara-cara, macam-macam lah dia orang punya teknologi jin, teknologi yang paling canggih-manggih. Nak tahu macam mana teknologi jin? Korang boleh baca kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala bagi semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu teknologi jin. Yang Nabi boleh pergi ke satu tempat dengan satu tempat dengan kadar sekelip mata macam tu. Teknologi jin. Siapa izinkan? Allah Ta'ala. Siapa arahkan? Allah Ta'ala. So terpulang kepada Allah untuk mengizinkan apa-apa juga yang berlaku. Kita, apa yang kita dah kena buat? Itulah saya kata tadi, jin daripada masuk dalam salur darah manusia, duduk dalam badan manusia, tak nak keluar-keluar. Dia akan mengganggu hati kita. Dia akan masuk ke dalam ruang-ruang kosong hati kita. That's why saya suka nak ingatkan, kena banyak-banyak ingat Allah Ta'ala. Baik kita berzikir dengan lidah, atau kita ingat Allah dalam hati, ingat Allah dalam fikiran. Tengok apa-apa pun ingat Allah. Rasa nak marah pun ingat Allah. Oh Allah marah ni, kalau marah lebih-lebih. Rasa nak menyampah pun ingat Allah. Oh Allah tak bagi menyampah ni. Rasa sedih pun ingat Allah juga. Ya Allah, Allah tak bagi sedih-sedih sangat. La tahzan. Sebab kalau kita sedih-sedih, maksudnya Allah tidak bagi hamba-hamba dia melampaui batas. Tak kira batas apa. Batas sedih ke, batas marah ke, batas stres ke, batas menyampah ke, batas benci ke, batas seronok pun tak boleh langgar batas. Batas happy pun tak boleh. Batas yang melampau-lampau macam, contohlah kalau kita dah buat berjaya lah tahajud contoh. Ya Allah, bersyukurnya aku dah tahajud. Ya Allah, Alhamdulillah aku dah tahajud. Siapa dengar dia orang sebelah? Kan? Sampai orang tahulah kita ni tahajud. Melampau-lampau sangat pun tak boleh. Apa tadi saya baca kat mana tadi? Lebih bagus, lebih baik keadaannya macam ni. Bukan saya suruh buat dosa. Bukan. Lebih baik keadaannya begini. Lebih baik keadaannya bila kita merasakan kita berdosa atau buat dosa, atau kita dah buat dosa sengaja atau tidak, kita berasa sangat menyesal, kita berasa sangat berdosa. Itu lebih baik untuk kita berbanding bila kita buat ibadah, bila kita buat baik atau kita rasa kita dah buat banyak baik, kita berbangga-bangga dengan baik itu. Itu lebih berbahaya, membahayakan kita punya hati. Sebab dia boleh jadi riak, dia boleh jadi ujub. Ujub tu adalah orang yang merasa hairan kepada diri dia. Hairan, tahu hairan? Bukan dia hairan kenapa diri dia jahat, tak. Dia hairan kenapa diri dia baik sangat. Kenapalah kau ni Izzah, baiknya engkau ni, Masya Allah Izzah. Oh, itu ujub. Dia hairan. Sedangkan dia kena tahu, untunglah kita Allah pilih buat baik, berusaha jadi baik. Itu Allah punya pilihan.
bukan kita nak harapkan kita ni baik, tak. Kita tak ada apa-apa. Semuanya daripada Allah. Kalau kita buat jahat, itu memang atas diri kita, pilihan kita. Sebab kita dah Allah bekalkan akal, Allah dah bekalkan hati, Allah dah bagi ilham macam-macam, ilham yang baik-baik. Kita langgar juga. Allah dah bagi kita Al-Quran untuk kita rujuk setiap hari, non-stop. Kalau Pok Sumit, daripada Ustaz Haris, Ustaz Haris pernah jumpa Pok Sumit. Pok Sumit ialah guru Tuan. Sekarang umur dia dah berapa puluh Pok Sumit dah kurang nak jumpa orang. Jadi saya pun fikir, tak apalah, saya cakap dengan Ustaz Haris, tak apalah Ustaz, moga-moga kami dapat jumpa kat syurga. Okay. Pok Sumit pesan, saya tanya Ustaz, apa Pok Sumit pesan? Ada pesanan tak daripada Pok Sumit? Ustaz Haris kata, Pok Sumit pesan, Al-Quran jangan tinggal walaupun sehari. Walaupun sehari satu muka surat, jangan tinggal. Dah. Terus turun. Okeylah, saya akan percepatkan benda ni. Sebab itu, kalau tak nak syaitan merajai diri kita, kena masukkan Allah sepenuh-penuhnya. Ada ruang lompong saja kelalaian, itulah tempat syaitan. Dia akan kuis-kuis kita punya hati supaya terpesong, supaya berasa baik, berasa bagus, berasa hebat daripada orang lain, supaya kita ni mudah sangat bila buat baik tu asyik fikir kita punya baik aja. Sedangkan yang kita kena fikir ialah kebaikan orang lain berbanding kejahatannya. Dan kita kena fikirkan tentang diri kita adalah dosa-dosa kita. Sebab itu kalau kita nak mudah timbangan amal di akhirat, tak ada cara lain, kata Imam Al-Ghazali, kita kena berat, fikirkan dengan berat amalan kita, timbangan amal kita ketika kita di dunia ini lagi. So, kira tentang diri kita. Doakan orang lain kalau kita rasa marah kepada orang. Daripada kita fokus pada marah, baik kita hantar doa. Doakan mereka walaupun mereka tak tahu, itu lebih baik. Kerana yang maha mengetahui Allah Ta'ala, yang maha memberi juga Allah. Dan percayalah, sedikit kita doakan orang, banyak yang kita dapat. Apatah lagi kalau kita banyak doakan orang, lebih banyak yang kita dapat. Fikir tu je. Fikir Allah. Apa-apa nak buat, fikir Allah. Dan saya cakap dengan bibi saya, bibi, sebab itu Bi, walaupun syaitan ni memang kerja dia ganggu manusia, dan sampai hari kiamat Allah izinkan kerja kita, tapi Al-Quran mengatakan, syaitan cakap dengan Allah, aku akan ganggu seluruh anak Adam kecuali mereka yang terpilih. Siapa mereka yang terpilih ni? Itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Benda tu yang kita kena cari. Benda tu yang kita kena masukkan diri kita ni, ya Allah, pilihlah aku supaya aku bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang syaitan berjaya kuasai kita, sampai akhirnya kita pergi ke tempat yang kita tak nak pergi langsung, api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, doa, saya doakan kita semua berjaya dalam perjuangan kita. Itulah perjuangan sebenarnya. Perjuangan mencari nafkah juga perjuangan. Perjuangan mencari rezeki juga perjuangan. Perjuangan memantapkan ummah juga perjuangan. Perjuangan yang paling berat ialah perjuangan dalam diri kita sendiri, yang mana setiap makhluk bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala, kepada dirinya sendiri kelak di depan Allah Ta'ala. So jaga diri sendiri tu yang susah sebenarnya. Mungkin nak jaga anak, kita jaga anak 40 tahun, akhirnya umur 40 dia jadi baiknya anak aku. Hasil didikan kita, usaha kita daripada dia keluar dalam perut lagi, 40 tahun ambil masa. Tetapi nak jaga diri sendiri ni, sepanjang-panjang kita hidup tu bukan senang tuan-tuan. Kalau kita hidup 80 tahun kena jaga diri sendiri sungguh-sungguh. Sebab iman itu berbolak-balik, hati itu berbolak-balik. Sebab itu, kalau kita nak buat apa-apa kebaikan, saya ingatkan, mesti ada ujian. Contoh, saya nak pergi haji. Saya nak bawa mak ayah saya pergi haji. Alhamdulillah, suami saya pun nak temankan kami pergi haji. Tuan-puan, sepanjang kami dah buat keputusan nak pergi haji, dah sediakan duit untuk pergi haji, dah uruskan untuk haji ini, tuan-puan, ujian demi ujian Allah beri kepada kami. Cuma apa yang mampu saya dan Tuan Najib buat, kami sama-sama menguatkan diri kami. Kami sama-sama support, kami sama-sama beri semangat.
saya cakap dengan Tuan Najib, bang, inilah ujian orang nak buat baik. Kita nak pergi buat baik, kita nak pergi tunaikan rukun Islam yang kelima, kita nak pergi tunaikan ibadah yang besar. Allah bagi ujian yang besar. InsyaAllah bang, semua ni hanya ujian. Kita kena hadap. Sama juga kalau korang, tuan-puan nak berjaya bisnes. Bila berjaya bisnes, tuan-puan akan tolong orang lebih ramai, lebih banyak, duit boleh disalurkan, lebih banyak ilmu, lebih banyak macam-macam, lebih banyak lah. Ujian akan menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itu sifir dia. Ingat sifir tu sahaja. Bila kata sifir, memang itu fakta dia. Bila kata fakta, itulah yang kita kena hadap. Tak boleh nak tak payah. Dan Allah nak tengok kuat ke tak kuat hadapi ujian tu. Sebab itu ada yang tak kuat, patah balik, tak jadi buat baik, tak jadi teruskan bisnes. Bisnes sekerat jalan. Sedangkan mungkin dia perlukan 1-2 tindakan sahaja lagi. Mungkin sebagai contoh, berguru, mungkin cari ilmu yang betul, mungkin bertindak atas ilmu-ilmu itu, ataupun mungkin membetulkan adab kepada guru, kepada ibu bapa, kepada pasangan, kepada orang-orang keliling. Betulkan akhlak, bersihkan hati. Itu sahaja dia kena betulkan. Allah pun beri sebanyak-banyaknya yang dia nak. Entah-entah itu sahaja. Tapi kalau putus asa, iman tak kuat, hati tak kuat, tak dapat apa dia. Tak dapat apa dia. Kan? Itu semua atas kita. Allah memang menguji kita. Lebih-lebih lagi jika kita nak buat baik. Okey tuan-puan. Sebab tu kita tengok kenapa orang kafir tu kaya raya. Ya memanglah. Sebab dia kafir. Allah bagi di dunia kan. Dunia itu kata dunia. Kan yang kita jangan follow pula dunia mereka. Kita akhirat. Zuhud ialah bukan tidak mementingkan dunia. Zuhud bukan melepaskan dunia terus. Zuhud ialah kita bekerja bersungguh-sungguh, beribadah bersungguh-sungguh di dunia ini, tetapi kita memang tak cintakan dunia. Kita melebihkan akhirat atas segala-galanya. Dan kita punya point, fokus kita, niat kita adalah menuju ke sana. Kita dalam hati kita, dalam otak kita, dalam perbuatan perkataan kita, kita ingat kita buat ni untuk akhirat, untuk akhirat. Tapi yang kita sedang buat ni di dunia. Tu zuhud. Jadi jangan salah sangka dengan zuhud. Jangan cakap rumah dia lawa lah dia tak zuhud. Bukan. Itu pun zuhud kalau dalam hatinya Allah. Dan sebab itu saya kata jangan judge orang. Saya tak tahu dalam hati anda betapa banyaknya Allah dalam hati anda. Anda juga sama tidak tahu apa yang dalam hati saya dan Tuan Najib. Hanya Allah yang tahu, dan kepada Allah kita kembalikan semuanya. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tengok KKN? Nantilah, tunggu-tunggulah nanti. Seram. Bye.